Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya doakan agar anda semuanya selamat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis haiwan, iaitu penyu. Seperti mana yang kita tahu, penyu dalam bahasa Inggeris disebut turtle. Ia juga membawa maksud kepada kura-kura. Para sarjana barat membagikan kura-kura ini kepada tiga. Pertama, penyu. Kedua, kura-kura. Ketiga, tuntong ataupun labi-labi. Perbincangan kita pada hari ini hanya akan tertumpu kepada penyu. Penyu dikatakan sudah wujud sejak zaman dinosaur, iaitu 100 juta tahun dahulu. Selain daripada haiwan akuatik yang sangat ikonik, penyu juga digolongkan sebagai haiwan reptilia dan juga bertulang belakang. Penyu juga bercengkerang dan juga mempunyai kulit yang bersisik. Disebabkan penyu bernafas menggunakan paru-paru, maka penyu akan timbul di permukaan air untuk bernafas sebelum ia menyelam semula ke dalam laut. Manakala suhu badan penyu akan dipengaruhi oleh persekitarannya. Kaki depannya bertindak sebagai pendayung ketika berenang. Ya, betul, memang penyu cekap berenang tetapi sangat kekok di daratan. Cengkerang penyu tidak sama seperti cengkerang kura-kura. Kura-kura boleh menyimpan kaki dan juga kepalanya di dalam cengkerang, manakala penyu tidak boleh berbuat demikian. Kita kena terima hakikat bahawasanya ancaman utama kepada penyu ialah manusia. Manusia mengancam penyu melalui dua cara. Yang pertama, pencemaran. Salah satu makanan utama penyu ialah ubur-ubur. Apabila pencemaran sudah menjadi-jadi, plastik sudah berada di mana-mana termasuk lautan. Di dalam laut, ubur-ubur dan plastik kelihatan seakan-akan sama, mengakibatkan nyawa penyu jadi taruhan apabila penyu termakan plastik yang disangka ubur-ubur. Kedua, ada masyarakat di sesetengah tempat di dunia yang memakan penyu. Bunyinya agak pelik tetapi itulah yang berlaku. Sekali lagi, ia dikaitkan dengan penawar penyakit batin. Bukan setakat daging penyu, malahan telurnya juga turut menjadi korban. Manusia yang mudah terpengaruh akan mengetepikan kepentingan kelangsungan hidup penyu ini dan menjadikan penyu sebagai hidangan untuk mereka. Lebih mengeruhkan keadaan, telur dan juga daging penyu dijual pada harga yang tinggi, menyebabkan kedua-duanya diburu dan dicari. Dua faktor ini menyebabkan populasi penyu di seluruh dunia menurun secara dramatik dan juga secara drastik. Itu belum lagi diambil kira telur-telur penyu yang berjaya ditetaskan. Hanya berapa peratus saja yang mampu untuk terus hidup, selebihnya menjadi korban kepada haiwan-haiwan lain. Peranan kitalah sebagai masyarakat untuk menghentikan semua perkara ini daripada terus berlarutan. Berikut adalah beberapa jenis penyu yang ada. Mari kita saksikan. Berikut pula adalah beberapa fakta menarik pilihan penulis tentang penyu. Mari kita saksikan. Kebarangkalian satu daripada 1000 anak penyu akan hidup sehingga dewasa. Penyu ada telinga tetapi tersorok di bawah kulit mereka. Terdapat beberapa spesies penyu yang akan berhijrah jauh daripada tempat asal mereka dan ada sebahagian daripadanya yang akan berada di persekitaran asalnya. Penyu belimbing ialah penyu terbesar di dunia
Beratnya boleh mencapai sehingga 900 kilogram. Penyu hijau adalah penyu yang memakan rumput dan juga rumpai laut sehingga ia digelarkan sebagai pemotong rumput di dasar laut. Suhu pasir pantai di mana telur penyu dieramkan akan menentukan jantina penyu. Penyu boleh bertahan di dalam air selama 5 jam tanpa timbul di permukaan air untuk bernafas. Penyu boleh mengenal pasti kedudukannya di dalam laut dengan sangat baik, bak kata orang putih, built-in GPS. Penyu betina akan kembali ke pantai di mana ia dieramkan dan ditetaskan untuk bertelur, bak kata orang Melayu, sirih pulang ke ganggang. Penyu tidak mempunyai gigi. Dalam agama Kristian, ahli konservatif telah meminta Paus Katolik untuk mengubah status penyu daripada ikan kepada daging untuk menghentikan tradisi makan penyu. Kebanyakan negara telah mengharamkan penyu untuk dimakan kerana dalam satu kajian menunjukkan bahawasanya penyu mengandungi bakteria yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang serius. Fakta yang paling penting, penyu memang menangis bukan kerana sedih, tetapi kerana ia adalah salah satu mekanisme untuk menyingkirkan lebihan garam yang terdapat pada mata mereka. Apabila disebutkan tentang penyu, nyanyian Allahyarham Datuk Sudirman Hadi Arsyad yang berjudul Penyu Menangis pernah menjadi siulan anak muda ketika era 80-an dahulu. Lagu yang menggambarkan kasih yang tidak berkesampaian dan juga kasih yang disembunyikan. Pada hemat penulis lagu itu juga turut menggambarkan keadaan semasa penyu pada hari ini. Kebanyakan jurnal dan juga artikel yang telah diteliti menyatakan bahawasanya populasi penyu telah menurun sehingga ke 90%. Penyu yang semakin terancam dan juga pupus menjadi isu perbincangan utama di negara-negara di mana pendaratan penyu bertelur. Kita bimbang jika usaha ini tiada mendapat sambutan, maka tidak mustahil satu hari nanti anak cucu kita akan mengenali penyu melalui video TikTok ataupun video YouTube. Kita doakan agar semua usaha yang telah dilakukan untuk melindungi penyu dapat mencapai matlamatnya. Amin. Itu saja untuk kali ini. Inspirasikan saya dengan menekan butang like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.